Salam sejahtera kepada Dr. Ju. Kamu semua mesti tanya apakah itu teknologi 5G. Kita sudah tentunya tahu tentang teknologi 1G, 2G, 3G dan 4G. Namun, teknologi 5G ini adalah 1000 kali ganda lebih pantas daripada teknologi 4G. Internet yang rangkaian teknologi 5G ini mempunyai kelajuan internet setinggi 20 GB per saat. Internet dengan 5G ini mampu mengurangkan segala masa antara maklumat serendah 1 milisan iaitu hampir kepada masa sebenar, dan juga mampu menawarkan kapasiti sambungan pengguna dengan jumlah yang sangat ramai tanpa mengalami sebarang masalah gangguan internet. Antara negara yang sudah mengamalkan yang sudah menggunakan teknologi 5G ini adalah seperti Amerika Syarikat, Sweden dan juga Dubai contohnya. Maka dalam video ini kami sekumpulan akan cuba supaya mengupas tentang isu dan cabaran teknologi 5G ini dari hubungan manusia, kepentingan sistem wilayah etika dalam teknologi 5G ini, dan juga peranan aplikasi teknologi 5G dalam kehidupan kita. Apakah itu gelombang radio? Gelombang radio ialah sejenis sinaran elektromagnet di mana konsepnya ialah untuk memindahkan suara dari suatu tempat ke suatu tempat agar ia dapat didengari oleh semua manusia. Gelombang suara dari gelombang itu dipindahkan dengan bantuan gelombang radio dengan frekuensi yang tinggi. Persoalannya, berapakah nilai frekuensi itu? Frekuensi gelombang radio tertinggi ialah sebanyak 300 GHz dan manakala serendah 3 Hz. Gelombang radio ini dihasilkan secara semula jadi oleh kilat ataupun melalui objek astronomi, di mana gelombang radio yang dijana secara buatan pula digunakan untuk komunikasi radio secara tetap ataupun mudah alih, penyiaran, radar dan sistem navigasi yang lain, satelit komunikasi, rangkaian komputer dan aplikasi. Aplikasi 5G dalam teknologi moden pertama adalah dalam industri, iaitu penggunaan robot menggantikan tenaga manusia. Yang kedua adalah kekitaran moden, seperti contoh kamera canggih dapat mengenal pasti suhu badan seseorang itu sama ada rendah atau tinggi. Yang ketiga adalah dalam perubatan. Teknologi telekesihatan ini dapat memesan dan mengenal pasti suatu penyakit berdasarkan warna dan saiz luka tersebut. Kebaikan teknologi 5G. Kebaikan pertama adalah penambaikan kepada gaya hidup masyarakat. Seperti yang kita sedia maklum, teknologi 5G ini adalah 10 kali ganda lebih laju berbanding dengan teknologi 4G. Dan bukan itu sahaja, teknologi 5G ini juga mempunyai sambungan serta-merta berbanding dengan teknologi 4G, di mana teknologi 4G mengambil masa sekitar 20 milisaat. Dan yang kita tahu juga, teknologi 5G ini mempunyai sambungan serta-merta dan dia juga mempunyai sambungan yang sangat banyak tanpa mengurangkan kelajuan internet. Kebaikan yang kedua adalah penambaikan kepada sektor pertanian, di mana para petani boleh menggunakan teknologi pertanian pintar ataupun precision farming. Sebagai contoh, penggunaan drone dan juga penggunaan teknologi IoT dalam pengumpulan data dan juga maklumat. Kita dapat lihat di mana kita boleh menghasilkan kerja baru, iaitu pemandu drone dan juga pengendali kepada teknologi IoT. Kebaikan yang seterusnya adalah teknologi 5G ini juga dapat menjana pertumbuhan ekonomi dalam negara kita, di mana ini sedikit sebanyak dapat meningkatkan produktiviti dalam negara serta meningkatkan upah pada pekerja. Dengan itu, ini dapat menarik minat pelabur luar untuk melabur dalam negara kita dalam bidang ruang angkasa, perubatan, elektrik dan juga elektronik. Seterusnya adalah isu-isu yang berkaitan dengan 5G.
Malaysia juga mempunyai keinginan yang sama untuk membangunkan 5G. Akan tetapi rangkaian 4G di Malaysia masih lagi di tahap yang tidak memuaskan. Datuk Saifuddin Abdullah mengatakan bahawa kawasan pedalaman masih mengalami kesukaran untuk mendapatkan internet. Oleh itu, beliau berharap agar kerajaan dapat merancang dengan lebih terperinci sebelum pelaksanaan 5G. Kerajaan justru tidak mengambil langkah yang terburu-buru, sebaliknya menetapkan Cyberjaya sebagai perintis. Potensi 5G yang diperlihatkan di Cyberjaya membuktikan sistem 5G memiliki lebih kebaikan berbanding keburukan. Keberkesanan sistem 5G di Cyberjaya seterusnya mendorong kerajaan untuk memperluas rangkaian 5G di Malaysia. Pada mulanya, Labuan dipilih untuk dibangunkan sistem 5G. Namun begitu, lanskap persekitaran yang tidak sesuai menyebabkan kerajaan menggantikannya dengan Langkawi. This is how it's done. Cabaran 5G. Cabaran 5G pertama adalah jual digital. Hal ini kerana kawasan luar bandar di Sarawak dan Sabah tidak lagi mempunyai kawasan liputan 4G yang stabil lagi. Jadi, teknologi 5G akan menjadi sia-sia saja jika teknologi 4G tidak dapat lagi meliputi seluruh Malaysia dan akan menyebabkan jual digital tiada penduduk Sabah, Sarawak dengan semenanjung Malaysia. Cabaran kedua adalah 5G memerlukan kos yang sangat besar untuk membina menara 5G. Hal ini kerana menara 5G memerlukan jarak yang sangat dekat dengan pengguna dan tidak boleh mempunyai sebarang halangan seperti pokok dan dinding agar dapat menggunakan internet yang stabil. Selain itu, 5G juga memerlukan kawasan yang spesifik untuk membina telekomunikasi 5G. Cabaran ketiga adalah 5G akan membahayakan kesihatan manusia. Kulit manusia dapat menyerap 90% daripada gelombang ini, orang akan menguapkan radiasinya. Kesannya, gelombang ini akan menyebabkan kemungkinan berlakunya berbagai penyakit kulit dan waras serta kesihatan fizikal pada badan kita. Cabaran terakhir adalah keselamatan negara kita akan terjejas. Hal ini dapat dibuktikan melalui pengurusi Majlis Penasihat Kerajaan CEP Dun Dain Jamaluddin dan sebuah hotel telah memberi amaran agar berhati-hati dengan semua pihak dan teknologi 5G ini kerana ia akan menjadi kaedah pengintipan cyber dan pencerobohan digital negara. 5G ini didominasi oleh 3 kuasa besar saja, iaitu Jepang, Amerika Syarikat dan Eropah. Manakala Malaysia belum lagi mampu untuk menampung kesesakan data 4G pada tahap yang penting. Seterusnya, langkah untuk menangani cabaran yang diutarakan. Yang pertama, kerajaan berusaha untuk meningkatkan keberjamahan jalur lebar dengan membina kabel dasar laut yang menghubungkan semenanjung Malaysia dengan Sabah dan Sarawak. Yang kedua, dengan membuat rancangan jendela. Jalinan digital negara ataupun jendela dirancangkan untuk mengarahkan Malaysia ke arah penyambungan digital yang lebih besar. Rancangan jendela mempunyai 2 fasa. Fasa
sebarang keputusan penyelidikan konklusif yang membuktikan bahawa teknologi 5G boleh mengundang kemudaratan kepada masalah kesihatan manusia. Pendedahan terhadap non-ionizing radiation hanya menyebabkan pemanasan tetapi tidak cukup untuk mengakibatkan kerosakan jangka masa panjang kepada tisu-tisu badan manusia. Yang keempat, untuk mengatasi keselamatan negara daripada petugas, pasukan pentegah khas 5G, negara dan agensi yang dipertanggungjawabkan mencadangkan pelan ketersediaan sumber spektrum, menyediakan sokongan infrastruktur perkhidmatan peranti dan memberikan cadangan penyelesaian undang-undang bagi melindungi pengguna. Perjalanan kita ke hadapan bersama 5G diteruskan. Bersama, kita mampu memacu wawasan terunggul.